Dia nak menunjuk-nunjuk, tayang sampai mai sifat takabur dengan kemewahan yang dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Muslimin umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah hidup akhir zaman, episod ke-35, membincangkan tanda kecil kiamat yang ke-52, iaitu antara tanda dekatnya kiamat, rumah-rumah kalian dihiasi dengan tirai-tirai yang bercorak. Di akhir zaman ada banyak benda yang Nabi tidak melihatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata itu tanda kiamat. Tuan-tuan, tanda kiamat ni hak kita tengok pada kali ini, yang kita nak dengar kepada kali ini, 1400 tahun lepas Nabi sebut. Ketika itu Nabi belum melihat tanda itu. Apabila hadis daripada Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan hadis ini sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la taqumus sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashshunaha wasyal marahil. Tidak akan berlaku kiamat hinggalah manusia membina rumah dan mereka menghiasi rumah-rumah mereka itu dengan tulisan dan perhiasan lembaran seperti kain. Kata para ulama menghuraikan hadis ini, iaitu mereka membuat perhiasan dan mereka melukisnya di atas kain. Melekatkan kain perhiasan itu di dalam rumah mereka. Sebahagian kata ulama sebut hadis ni Nabi seolah-olah merujuk kepada tirai-tirai, kata para ulama, sebahagian mereka yang dilekatkan di rumah-rumah pada hari ini. Ini yang dirahmati Allah sekalian, rumah kita boleh bina. Ada orang mampu buat rumah, ada mampu rumah dia RM150,000. Saya bercakap harga hari ni lah. Ada orang rumah dia RM200,000. Dia mampu yang tu. Ada orang dia mampu untuk buat rumah dia RM400,000. Tak berdosa. Ada orang dia mampu untuk bina rumah dia RM1,000,000. Dia mampu. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berlebih-lebihan dan melampau-lampau dalam membazir. Sebahagian orang meja makan saja RM400,000-RM600,000. Meja makan semata-mata. Jadi maksud hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ialah apabila umat Nabi SAW berlebih-lebihan, melampau, membazir dalam perkara hiasan di dalam rumah. Yang Nabi sebut di sini, hadis tadi ni, yuwashunaha wasyal marahil, Nabi kata, para ulama kata mungkin itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah tirai-tirai yang dihias. Kita dulu, kalau tirai ni kita kata mahal sangat ke tirai? Kalau 30 tahun lepas tuan-tuan, tirai RM50 je. RM150 untuk satu rumah. Ruang tamu sampai ke dalam. Hari ni tuan-tuan, tirai boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit. Tirai, sebahagiannya
RM100,000. Nabi nak sebutnya, kata para ulama, Nabi nak bagi tahu kemewahan manusia. Kemewahan manusia. Ya, tak salah bagi orang yang mampu untuk mereka mengambil perhiasan mengikut kemampuan mereka. Tetapi bila sampai pada satu tahap berlebih-lebihan, melampau-lampau dan dalam perhiasan, maka itu boleh membawa kepada ke arah yang haram. Satu. Yang kedua, kata para ulama, Nabi nak bagi tahu suasana dekat dengan kiamat ni, manusia berlumba-lumba untuk bina rumah. Bukan lagi dengan tujuan asal menampung keperluan, membina tempat perlindungan untuk isteri, anak-anak ataupun ahli keluarga lain. Tetapi kali ini sudah bertambah niat mereka, iaitu untuk menayang-nayang kepada orang lain. Untuk berlagak-lagak sehingga menjadi takabur. Tiap 2 minggu nak tayang benda apa yang dia beli, kemewahan apa yang dia ada. Dia jadi tak puas hati, tak boleh tidur dengan lena, tak tunjuk dia punya kemewahan yang dia ada. Bukan lagi dia nak tumpukan ibadat dia yang 5 waktu, dia tak tumpukan aurat dia terbuka sana, terbuka sini. Yang tu tak pernah dibincangkan, dia tak pernah risau. Tetapi dia nak menunjuk-nunjuk, tayang sampai mai sifat takabur dengan kemewahan yang dia ada. 300-400 ribu set sofa yang dia baru beli, 300-400 ribu set sofa. 400-500 ribu set meja makan yang dia baru beli, 17-18 ribu set pinggan mangkuk yang dia baru beli. Itu yang menjadi keutamaan dia. Yang ni yang Nabi nak bagi tahu sebenarnya, yang mula meresap masuk dalam kehidupan sebahagian umat Islam. Dan perkara itulah, wahai pesuruh Allah, yang telah pun kami saksikan. Semoga Allah SWT jaga iman saya, jaga iman kita semua, meniti dan meneruskan saki-baki kehidupan di atas manhaj cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pohon Allah SWT mengeluarkan hubbud dunya, kecintaan kepada dunia dalam hati kita dan ahli keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.